Besan, panggilnya kepada saya. Matanya basah, seolah-olah hendak menangis pada bila-bila masa. Sudahlah tuh. Janganlah begini. Ketika saya coba berundur, tangannya yang putih pantas menyambar pergelangan tangan saya yang kasar. Terasa begitu panas, seakan-akan bola api. Tolonglah. Malam ini saja. Jadilah lelaki untuk saya. Bukan sebagai Besan, tapi sebagai lelaki saya. Besan saya yang selama ini sentiasa kelihatan anggun, kini rebah di hadapan saya. Atau mungkin, dia sedang membuka hatinya seluas-luasnya untuk saya. Adakah Anda ingin tahu kesudahan kisah rahasia ini? Jika ya, silakan langgan dan suka video ini. Saya berjanji akan menceritakan rahasia berbahaya ini hingga ke penghujungnya. Seumur hidup saya hanyalah seorang lelaki yang bergelumang dengan debu di tapak pembinaan. Debu hitam itulah makanan saya, dan kulit tangan yang tebal ini adalah satu-satunya pakaian saya. Namun, kini saya berada di sini. Di tengah-tengah ruang tamu rumah yang kelihatan begitu mewah seperti istana. Nafas saya terasa sesak. Lantai marmer yang berkilat seperti cermin. Cahaya chandelier yang menyilaukan mata. Penampilan saya kelihatan begitu selekeh. Oh, Encik dah sampai? Ketika itu, pintu bilik utama terbuka dan dia pun keluar. Puan Besan, katanya usianya sudah 65 tahun, tetapi itu kedengaran mustahil. Lehernya licin tanpa sebarang kedutan, pinggangnya yang ramping, dan blaus sutera yang dipakai kelihatan begitu sempurna di tubuhnya. Setiap kali dia berjalan, haruman yang lembut menusuk ke hidung saya, bau wanita yang mewah, seperti bau bunga melur. Haruman itu seolah-olah melumpuhkan deria bau saya. Apa kabar, Puan Besan? Harap semuanya baik-baik saja. Suara saya kedengaran serak dan kasar, langsung tidak sepadan dengan wanita yang anggun ini. Hari ini, anak lelaki dan menantu saya berlepas ke Eropa untuk menyambut ulang tahun perkawinan mereka yang ke-10. Selama seminggu, hanya saya dan Puan Besan yang akan tinggal berdua di rumah banglo yang luas ini. Cucu kami pula berada di Tadika sepanjang hari, jadi rumah ini boleh dikatakan kosong. Ayah, Mak, kami pergi dulu ya. Pintu utama ditutup. Bunyi kunci pintu otomatik yang berbunyi klik seolah-olah menghentak jantung saya. Bagaikan pintu penjara yang ditutup, atau mungkin pintu surga. Ruang tamu menjadi sepi dan sunyi, begitu senyap sehingga bunyi nafas pun sukar didengari. Saya akan bawakan air. Dia memecah kesunyian terlebih dahulu. Oh, ya. Terima kasih. Sekejap kemudian, dia datang membawa cawan teh. Bunyi cawan teh yang diletakkan di atas meja kedengaran begitu kuat. Ketika dia menunduk untuk meletakkan cawan, saya terlihat sesuatu yang tidak sepatutnya saya lihat. Di sebalik celah blausnya yang longgar, kelihatan kulitnya yang putih, dan bayang-bayang di lekuk lehernya yang dalam. Gulp. Tanpa sadar, saya menelan air liur. Bunyinya mungkin terlalu kuat. Saya dapat merasakan dia sedikit terkejut. Namun, dia tidak mengelak. Malah, dia seolah-olah sengaja menunduk lebih dalam lagi. Hati-hati, panas. Hujung jarinya menyentuh belakang tangan saya. ZZ terasa seperti renjatan elektrik. Tangannya putih dan lembut seperti kuih lapis yang baru dikukus, manakala tangan saya kasar seperti kulit kayu. Perbezaan itu begitu ketara sehingga saya segera menarik tangan saya. Encik Besan dah lama menduda, kan? Tanyanya sambil duduk menyilangkan kaki di atas sofa. Kain skirtnya sedikit terangkat, menampakkan betisnya yang licin. Arwah istri saya dulu kakinya selalu bengkak karena berdiri sepanjang hari bekerja, tetapi wanita ini berbeza. Wanita bangsawan memang berbeza, dah lebih kurang 5 tahun. Sekarang nih, saya lebih selesai hidup sendiri, itu adalah satu pembohongan. Sebenarnya, saya kesunyian, setiap malam saya rasa macam nak gila. Badan saya masih lagi bertenaga, tetapi tiada tempat untuk melepaskan kehangatan ini. Saya pun begitu juga, katanya sambil tersenyum pahit. Suami saya dah meninggal 3 tahun lalu, kononnya seorang profesor, tapi seumur hidupnya hanya tahu membaca buku. Langsung tak ada apa yang menyeronokkan. Pandangan matanya kelihatan aneh. Rumah ni sunyi sangat, kan? Suara saya pun bergema. Mungkin sebab tak ada siapa yang menyahut. Pandangannya terhenti seketika pada lengan saya yang sasa. Secara naluri, saya dapat merasakan sesuatu. Wanita ini bukan sekadar kesunyian. Dia sedang kelaparan, dia dahagakan kekuatan seorang lelaki sejati. Di luar tingkap,
Hari sudah mulai gelap. Haruman bunga melurnya yang memenuhi ruang tamu perlahan-lahan menyesakkan nafas saya. Malam itu, jam menunjukkan pukul 12 tengah malam. Saya langsung tidak boleh tidur. Mungkin karena tempat tidur yang berbeza, atau mungkin karena selimut yang terlalu lembut sehingga terasa miang pada kulit saya yang kasar. Tekak saya terasa kering, jadi saya keluar untuk minum air. Ruang tamu gelap gelita, tetapi ada cahaya samar-samar yang datang dari arah dapur. Di bawah lampu meja makan, dia sedang duduk di situ. Saya menahan nafas dan memerhatikannya. Dia bukan lagi wanita anggun yang saya lihat pada siang hari. Rambutnya kusut, dan dua butang blausnya yang kemas tadi telah terbuka. Di hadapannya, sebotol arak yang keras sudah separuh kosong. Hah! Dia mengeluh panjang. Kemudian, dia mengangkat gelas dan meneguknya sekaligus. Kepalanya terdongak ke belakang, menampakkan lehernya yang putih dan jinjang. Pemandangan itu kelihatan begitu sayu dan seksi. Ketika itu, telepon berdering di suatu tempat. "Halo?" Suaranya kedengaran pelat. "Oh, Aisyah?" "Ya, aku nih. Anak-anak dah pergi bercuti." "Tak, aku tak oke." Aku sunyi, rasa macam nak gila, suaranya semakin meninggi. "Duit? Apa gunanya semua tuh?" "Aisyah, aku nih perempuan. Aku masih lagi seorang perempuan." Gedebuk, jantung saya seakan-akan luruh. Dia mula tersak-esak, "Jangan sebut pasal arwah suami aku. Seumur hidup dia tak pernah layan aku macam seorang istri. Dia tak pernah tahu pun macam mana nak peluk aku dengan mesra." Saya terkejut. Profesor yang begitu disegani itu telah mengabaikan wanita ini seumur hidupnya? Aku pun nak rasa gehera sekali-sekala. Dilayan dengan kasar, itulah impian aku. Kata-katanya menikam jantung saya seperti pisau. Dilayan dengan kasar. Saya memandang tangan saya yang kasar ini. Mungkinkah tangan seperti inilah yang paling diinginkan oleh wanita ini sekarang? Dia coba menuang arak lagi tetapi terhuyung hayang. Kerusi tergelincir dan badannya terliuk. Tanpa berpikir panjang, saya terus meluru ke arahnya. "Puan Besan." Tangan saya yang kasar menyambar pinggangnya. Di sebalik kain nipis itu, kehangatan kulitnya terasa jelas di tapak tangan saya. Kami begitu rapat sehingga saya dapat merasakan pakaian dalamnya. Bau arak dan bau badannya yang wangi menusuk ke hidung saya. Dia mendongak memandang saya dengan mata yang layu. "Besan?" Dia tidak terkejut, dan tidak juga mengelak. Malah, dia semakin merapatkan dirinya ke dalam pelukan saya. "Besan, lengan awak sasa betul," katanya sambil tangannya mengusap lengan saya. Seluruh badan saya meremang. Bahagian bawah badan saya terasa berat dan berdenyut. Ia sudah pun mengeras, tidak dapat ditahan lagi. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa janggal. Dia seolah-olah berpura-pura tidak mengingati kejadian semalam. Namun, mukanya merah padam dan dia tidak berani memandang tepat ke mata saya. "Sup nih sedap. Sesuai untuk hilangkan pening," katanya sambil menguis-nguis nasi. Melihatnya begitu, saya juga hilang selera makan. Sentuhan pinggangnya masih terasa segar di tapak tangan saya. Kira-kira pukul 2 petang, cuaca agak panas. Saya sedang mencabut rumput di halaman rumah. Saya perlu menyibukkan diri supaya dapat menghilangkan pikiran yang bukan-bukan. Ketika itulah, "Besan. Besan, tolong saya." Suara cemas itu membuatkan saya melempar sarung tangan dan terus berlari. Rupa-rupanya di bilik air utama. Sebaik sahaja saya membuka pintu, uap panas dan bau sabun mandi terus menerpa. Dia hanya memakai jubah mandi, jelas sekali dia baru sahaja selesai mandi. "Ada apa?" "Singkini tersumbat, air tak boleh mengalir," katanya dengan muka risau. "Tepi sikit, biar saya tengok." Saya menyingsing lengan baju dan masuk ke ruang sempit di bawah singki. Apabila saya melutut dan membongkokkan badan, kakinya berada betul-betul di sebelah saya. Kuku kakinya pun diwarnai, nampak begitu cantik. "Boleh tolong ambilkan kotak alat?" Ruang itu terlalu sempit. Setiap kali saya bergerak, bahu saya asyik bergesel dengan betisnya. Tetapi yang anehnya, dia tidak mengelak. Malah, dia semakin mendekat dan memerhatikan saya dari belakang. Paip itu sudah lama dan sukar untuk dibuka. Apabila saya menggunakan seluruh tenaga, urat-urat di lengan saya timbul seperti cacing. Peluh mula menitik dari dahi saya. Bilik air yang sempit itu dipenuhi dengan bau peluh dan bau kelelakian saya. Bercampur dengan haruman badannya,
Ia menghasilkan suasana yang aneh dan menggairahkan. Hah! Dengan kudrat terakhir, pipe yang tersumbat itu akhirnya berjaya dibuka. Fuh! Sambil menghembuskan nafas lega, saya memusingkan badan untuk baring, dan dia berada betul-betul di atas saya. Hujung jubah mandinya terbuka, menampakkan sedikit bahagian dalam pahanya yang putih. Pandangannya tidak tertumpu pada muka saya, tetapi pada otot-otot saya yang basah dengan peluh. Saya terdengar dia menelan air liur. Besan. Dia duduk bercangkung di sebelah saya. Kuatnya awak. Suami saya dulu, nak tukar mentol lampu pun tak pandai. Tangannya menghampiri dahi saya, bukan dengan tuala, tetapi dengan tangannya sendiri dia mengelap peluh saya. Kemudian, dia tidak mengelap peluh itu, sebaliknya menggosok-gosoknya dengan jarinya. Bau lelaki. Bisiknya perlahan. Suara itu membuatkan jantung saya berdegup kencang. Pandangan matanya seolah-olah berkata, bukan pipe saja, tolonglah buka saya juga. Penuhkanlah kekosongan di dalam diri saya ini dengan kekuatan awak. Bangunlah, lantai ini sejuk. Saya segera bangun, seolah-olah melarikan diri. Jika saya berlama-lama di situ, saya mungkin akan bertukar menjadi binatang buas. Terima kasih banyak-banyak, katanya sambil memegang lengan saya. Malam nanti kita minum, nak, katanya malam ninak hujan. Itu bukan sekadar satu cadangan. Ia adalah satu jemputan rahasia untuk melintasi batas pada malam itu. Saya tidak mampu menolak tangannya. Baiklah, saya akan bersiap. Ketika saya keluar dari bilik air, saya dapat merasakan pandangannya menusuk tajam dari belakang. Pandangan yang melekit itu seolah-olah sedang meneliti belakang badan saya yang basah, katanya malam ninak hujan. Mungkin kewarasan saya juga akan hanyut di bawah hujan malam ini. Malam itu, seperti yang diramalkan, hujan turun dengan lebatnya. Bunyi hujan yang menghentam tingkap begitu kuat, seolah-olah langit telah bocor. Pukul 11 malam. Saya baring di dalam bilik tetapi langsung tidak boleh tidur. Mungkin karena bau badannya yang saya hidu di bilik air tadi masih melekat di hidung saya seperti tatu. Saya bergolek-golek seketika sebelum akhirnya bangun dari katil. Saya perlu minum air sejuk untuk menenangkan hati yang bergelora ini. Saya keluar ke ruang tamu. Guru berdentum dan kilat sabung menyabung. Seketika, ruang tamu menjadi terang seperti siang hari sebelum kembali gelap, tetapi ada sesuatu yang aneh. Pintu bilik Puan Besan, yaitu bilik utama, terbuka sedikit, selebar 1 jari. Pintu yang selalunya tertutup rapat. Dan dari celah pintu itu, kedengaran suatu bunyi. Ah! Bunyi itu sayup-sayup ditenggelami bunyi hujan, tetapi ia jelas kedengaran. Itu adalah bunyi erangan. Adakah dia sakit? Kerisauan membuatkan saya mendekati pintu itu. Puan Besan. Niat saya untuk memanggilnya terhenti serta-merta. Pemandangan yang saya lihat dari celah pintu itu. Di dalam bilik yang malap dengan hanya lampu sisi katil yang terpasang, dia sedang baring di atas katil. Tanpa selimut, dia hanya memakai baju tidur nipis. Tangannya sedang merayap di tubuhnya sendiri, mengusap paha putihnya, meramas dadanya. Badannya menggeliat, seolah-olah dalam kesakitan tetapi juga dalam kenikmatan. Aku sunyi. Aku pun perempuan, rintihnya seorang diri. Itu bukan lagi erangan, tetapi lebih kepada jeritan. Selama ini dia hidup di sebalik topeng keanggunan dan berlakon sebagai istri orang yang dihormati, betapa terseksanya dia. Kini, dia telah menanggalkan topeng itu dan menjadi seekor binatang yang hanya mengikut naluri. Ah! Sentuhan tangannya semakin laju. Saya seolah-olah lupa cara untuk bernafas. Saya sepatutnya lari dari situ, ini tidak sopan, tetapi kaki saya seakan-akan terpaku di lantai. Sejujurnya, saya tidak dapat mengalihkan pandangan saya. Puan Besan yang begitu sopan pada siang hari, kini sedang memuaskan dirinya sendiri dengan cara yang paling gairah di hadapan mata saya. Perasaan bersalah dan teruja itu menghancurkan kewarasan saya. Bahagian bawah badan saya terasa tegang seolah-olah hendak meletup. Seluar saya terasa begitu ketat. Dia menjerit pendek sambil badannya melentik seperti busur. Dia telah mencapai kemuncak. Barulah saya tersedar. Kalau dia nampak aku, habislah. Seperti pencuri, saya berjinjit kembali ke bilik saya. Jantung saya berdegup kencang seolah-olah hendak terkeluar dari dada. Saya rebah di atas katil dan coba menenangkan nafas. Perasaan bersalah dan teruja bercampur baur, kepala saya rasa macam nak pecah.
Tetapi satu perkara yang pasti, saya tidak akan dapat memandangnya sebagai seorang besan lagi. Entah berapa lama masa telah berlalu. Mungkin dalam 30 menit, jantung saya masih belum tenang, dan saya hanya mampu merenung siling. Tiba-tiba, kedengaran pintu bilik saya diketuk, jantung saya berdegup kencang semula. Jangan-jangan dia dah tahu? Besan? Kalau belum tidur? Itu adalah suaranya. Saya menelan air liur dan membuka pintu. Ya, dia berdiri di hadapan pintu. Rambutnya basah seperti baru lepas mandi, dan mukanya kemerah-merahan. Di tangannya ada sebotol wain dan 2 biji gelas. Hujan, dan saya tak boleh tidur pula. Kan kita dah janji nak minum sama-sama, katanya sambil tersenyum malu. Wanita yang baru sahaja begitu heirah seorang diri tadi, kini kembali menjadi seperti seorang gadis pemalu. Sifatnya yang dui personality itu membuatkan saya semakin gila. Masuklah. Kami duduk berhadapan di meja kecil di dalam bilik saya. Wain dituang ke dalam gelas, dan cecair merah itu mengalir melalui kerongkong saya. Besan. Dia memulakan perbualan sambil membelek-belek gelasnya. Sebenarnya, tadi saya nampak. Jantung saya seakan-akan berhenti berdegup. Nampak? Apa? Awak berdiri depan pintu tadi. Dia mengangkat kepala dan memandang tepat ke arah saya. Pandangan matanya begitu terus terang. Tiada tempat untuk saya melarikan diri. Awak dah nampak semuanya, kan? Betapa jijiknya saya. Betapa dahaganya saya. Matanya mula berair. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Tiada alasan yang dapat saya berikan. Awak tak jijik. Itulah sahaja yang mampu saya katakan. Awak cantik. Sangat-sangat cantik. Pengakuan jujur saya itu membuatkan anak matanya bergetar. Sekali lagi, bunyi guruh yang kuat menggegarkan rumah. Ah! Dia menjerit dan secara refleks melompat ke dalam pelukan saya. Saya terus memeluknya dengan erat. Terasa begitu hangat, lembut, dan wangi. Degupan jantungnya terasa jelas di dada saya. Saya sepatutnya menolaknya. Kerana dia besan saya, keluarga saya, tetapi tangan saya tidak mahu melepaskannya. Malah, saya memeluknya dengan lebih erat. Dia mengangkat kepala memandang saya. Wajah kami begitu dekat sehingga dapat merasakan nafas masing-masing. Besan. Kita tak sepatutnya begini. Walaupun mulutnya berkata tidak, tangannya sudah mula meraba-raba butang baju saya. Saya nak lupakan semua adab sopan, bisiknya di telinga saya, nafasnya yang hangat menggelikan cuping telinga saya. Malam ni, jangan jadi besan saya, jadilah lelaki saya. Kata-kata itu adalah pemecah benteng terakhir. Saya dapat mendengar tali kewarasan saya putus sepenuhnya. Awak takkan menyesal? Suara saya yang serak bertanya. Dia menganggukkan kepalanya dengan mata yang bergetar. Pada saat itu, saya bukan lagi seorang besan yang sopan. Saya hanyalah seekor binatang jantan di hadapan seekor betina yang sedang kelaparan. Saya memegang belakang lehernya dan mencium bibirnya dengan rakus. Di luar, hujan turun dengan lebatnya. Di dalam bilik, hanya kedengaran nafas kami yang tercungap-cungap. Begitulah, kami telah menyeberangi sungai yang tidak sepatutnya kami seberangi. Apabila bibir kami terpisah, kedengaran nafas yang termengah-mengah. Rahim. Dia memanggil nama saya. Bukan besan, tetapi nama saya. Panggilan itu seolah-olah menyentuh Swiss dalam diri saya. Saya mengangkatnya dan meletakkannya di atas katil, seolah-olah mencampakkannya. Badannya melantun di atas tilam yang empuk. Ah! Matanya kelihatan layu, dan bibirnya merah dan bengkak. Jangan tutup lampu, katanya apabila saya coba mencapai Swiss lampu. Saya nak tengok, macam mana awak miliki saya. Provokasinya itu membuatkan saya tersenyum sinis. Macam manalah dia boleh bertahan berlakon alim selama ini? Saya menanggalkan baju saya. Kulit sawo matang, badan yang kasar dengan parut di sana-sini, pandangannya menuruni otot dada saya hingga ke bahagian bawah. Gagah. Macam lelaki sejati, katanya sambil tangannya mencapai pinggang saya, sentuhannya begitu berani. Tiada teragak-agak. Saya juga menanggalkan pakaiannya, butang blaus sutranya tercabut satu persatu. Pakaian mahal yang selalunya akan disayangi, kini hanyalah kulit luar yang menyusahkan. Zip skirtnya diturunkan, dan pakaian dalamnya yang nipis juga jatuh ke lantai. Akhirnya, segala-galanya terdedah. Usia 65 tahun seolah-olah tidak memberi kesan.
Badannya putih dan mempesonakan. Lekuk badan yang matang hasil peredaran massa. Aura wanita yang mendalam dan mantap yang tidak mungkin dimiliki oleh gadis-gadis muda. Dah tua, kan? Tak menarik lagi, kan? Katanya sambil coba menyembunyikan badannya karena malu. Apa yang awak cakapkan nih? Saya naik ke atas katil dan menindihnya. Awak sangat-sangat cantik. Itu bukan kata-kata manis. Tangan saya yang kasar mula meneroka kulitnya yang putih. Dari leher, ke dada, pinggang yang ramping, dan punggungnya yang bulat. Setiap kali tangan saya menyentuh, badannya akan menggeletar, seperti terkena api. Han. Erangan yang tidak dapat ditahan terkeluar dari mulutnya. Besan, Rahim. Tolonglah. Buat dengan lebih kasar. Hancurkan saya pun tak apa. Dia mencakar belakang saya dengan kukunya. Terasa pedih. Tetapi kesakitan itu seolah-olah menjadi dadah. Wanita ini bukan lagi istri seorang profesor, bukan juga besan saya. Dia hanyalah seekor betina yang mendambakan seekor jantan. Dia mengangkangkan kakinya dan memeluk pinggang saya, seolah-olah paya yang bersedia untuk menyedut saya ke dalamnya. Saya masuk, ya, cepatlah, penuhkan saya. Tubuh saya menembusi bahagian dalamnya yang paling dalam. Pada saat itu, kami berdua mengeluarkan bunyi seperti binatang. Bilik itu dipenuhi dengan bahang yang panas. Di luar, hujan turun dengan lebat, tetapi di dalam bilik ini, suasananya sepanas relau. Terasa begitu padat. Tiada ruang langsung. Bahagian dalamnya panas dan sempit. Seolah-olah seorang dara, dia mencengkam saya dengan kuat. Besarnya, Rahim. Pruma, besarnya. Dia menjerit sambil kepalanya terdongak ke belakang. Jeritan yang bercampur antara sakit dan nikmat. Awak oke? Nak saya berhenti? Tanya saya sambil tercungap-cungap. Dia menggelengkan kepalanya dengan laju. Tak. Jangan berhenti. Lebih dalam. Lebih kuat. Dia mula menggerakkan punggungnya, seolah-olah mendesak saya. Saya mula bergerak seperti kuda liar yang terlepas. Bunyi pergeseran kulit dengan kulit bergema di dalam bilik. Titisan peluh saya jatuh ke atas dadanya. Dia membiarkan peluh saya bercampur dengan peluhnya, menerima saya dengan seluruh tubuhnya. Hah. Anak matanya terbeliak, mulutnya ternganga dan air liurnya meleleh, tetapi dia tidak peduli. Marwah yang dijaganya selama ini, tidak berguna lagi di atas katil. Sedapnya. Sedap sangat. Suami aku tak pernah macam ni. Awaklah yang terbaik. Kata-kata itu membuatkan saya semakin gila. Besan saya yang terpelajar itu, yang hanya tahu menulis sepanjang hidupnya, lelaki kaya dan dihormati itu. Aku telah mengalahkannya. Hanya dengan tubuh ini, hanya dengan kekuatan ini. Wanita yang tidak pernah dipuaskannya seumur hidupnya, kini sedang aku bawa ke surga. Perasaan menakluki itu, perasaan unggul itu, memberikan kekuatan pada pinggang saya. Kukunya mencengkam bahu saya dengan dalam, sehingga berdarah, tetapi saya tidak boleh berhenti. Malah, lebih kuat, lebih dalam, seolah-olah ingin mencapai ke penghujung rahimnya. Aku nak sampai. Nak sampai, Rahim. Aku nak mati. Badannya mula kejang. Gemetar sambil mencengkam tubuh saya dengan lebih erat. Saya juga sudah tidak tahan. Saya melepaskan segala-galanya ke dalam dirinya. Sesuatu yang panas seperti lahar mengalir ke dalam tubuhnya. Kami berpelukan seketika, hanya mampu bernafas dengan tercungap-cungap. Jantung saya rasa macam nak meletup, dan setiap otot di badan saya menjerit kesakitan, tetapi saya rasa hidup. Umur saya 68 tahun. Saya sangka saya sudah tua, tetapi saya masih lagi seorang lelaki. Seekor jantan yang masih bertenaga. Dia menyembamkan mukanya di dada saya, coba menenangkan nafas. Air mata mengalir di pipinya, bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kepuasan yang melimpah. Terima kasih, bisiknya dengan suara yang serak. Seumur hidup saya, inilah kali pertama saya rasa begini, rasa menjadi seorang wanita. Saya hanya mampu mengusap rambutnya yang basah tanpa berkata apa-apa. Kata-katanya itu adalah anugerah terhebat bagi saya. Bunyi hujan masih lagi menghentam tingkap, tetapi saya tidak lagi merasa sunyi, karena di dalam pelukan saya, ada wanita yang hangat dan lembut ini. Walaupun hubungan kami sebagai besan adalah sesuatu yang tidak masuk akal, pada saat ini,
Kami hanyalah seorang lelaki dan seorang wanita yang saling mendambakan. Keesokan paginya, cahaya matahari bersinar terang seolah-olah ribut tidak pernah melanda. Saya terjaga oleh bunyi kicauan burung. Tempat di sebelah saya kosong, tetapi bantalnya masih lagi berbau haruman bunga melur. Saya keluar ke ruang tamu, kedengaran bunyi bising dari dapur. Dia sedang menyediakan sarapan. "Dah bangun?" Dia menoleh dan tersenyum ceria. Seketika, saya terasa seperti sesak nafas. Wanita tua berusia 65 tahun yang kelihatan murung dan sayu semalam telah tiada. Yang ada di situ ialah seorang wanita yang bertenaga dengan kulit yang berseri-seri. "Puan nampak berseri-seri," kata saya dengan malu. Dia menjeling saya dengan manja. Sebab siapalah agaknya, dia mendekati saya dan membetulkan kolar baju saya. "Hari ini anak-anak balik. Kita kena jadi besan balik." Suaranya kedengaran sedikit kecewa. Saya tahu. Apabila saya tidak dapat menyambung kata-kata saya, dia meletakkan jari telunjuknya di bibir saya. Tak payah cakap pun saya tahu. "Kita kandah jadi rakan sejenayah, rakan sejenayah." Perkataan itu menusuk ke dalam hati saya. Pukul 3 petang. Pintu utama terbuka dengan riuh. Nenek, atuk. Cucu saya berlari masuk, diikuti oleh anak dan menantu saya yang membawa banyak barang. "Mak, ayah, sihat ke?" Rumah itu serta-merta menjadi riuh rendah. Menantu saya terkejut apabila melihat Puan Besan. Mak, kenapa kulit Mak nampak cantik sangat nih? Pergi spa ke? Muka Mak nampak berseri-seri." Anak lelaki saya pula menyampuk, "Betul tuh. Mak nampak muda balik, ayah pun sama. Dua-dua makan ubat kuat ke?" Saya dan Puan Besan saling berpandangan. Ubat kuat. Memang betul pun. Tubuh masing-masing adalah ubat kuat yang terbaik. Mana ada makan ubat kuat, cuma cukup tidur saja, katanya sambil tersenyum, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Wajahnya yang selamba dan pandai berlakon itu kelihatan begitu comel sehingga saya tergelak kecil. Waktu makan malam. Sekian lama, akhirnya kami sekeluarga berkumpul di meja makan. Cerita tentang percutian di Eropa tidak henti-henti. "Ayah, hari itu kami pergi Paris. Menara Eiffel tuh betul-betul," menantu saya bercerita dengan penuh semangat. Saya hanya mengangguk-angguk, pura-pura mendengar. Tetapi seluruh perhatian saya tertumpu di bawah meja. Di hadapan saya, Puan Besan sedang duduk dengan anggun sambil memegang gelas wine dan tersenyum. Tetapi di bawah meja, kakinya sedang menggesel-gesel betis saya. Hujung kakinya yang licin berstoking mula menaiki seluar saya. Seluruh badan saya terasa seperti terkena renjatan elektrik. Kami berada di hadapan keluarga. Ada anak, menantu, dan cucu yang sedang makan. Tetapi wanita yang berani ini sedang menggoda saya di bawah meja. Apabila saya memandangnya dengan terkejut, dia dengan selamba bercakap dengan menantu saya. "Oh, seronok ya di Paris? Nanti bolehlah Ma ajak Encik Besan pergi sana pula." "Fev." Saya hampir tersembur air yang sedang saya minum. Ayah oke ke? Tercekik ke?" Menantu saya menepuk-nepuk belakang saya dengan cemas. Puan Besan pula tersenyum sinis sambil menghulurkan tisu kepada saya. "Hati-hatilah, Besan. Jangan gelojoh sangat." Jarinya menekan belakang tangan saya di bawah tisu. Sambil itu, dia mencalarnya sedikit dengan kukunya. "Malam Nina balik terus ke?" Begitulah seolah-olah sentuhannya bertanya. Selesai makan, sudah tiba masanya untuk saya pulang. Saya mengemas barang dan bangun. "Ayah, tidurlah sini." "Kenapa nak balik cepat-cepat?" Anak saya coba menahan, tetapi saya menggelengkan kepala. Kalau saya tinggal lebih lama, rahasia kami mungkin akan terbongkar. Atau mungkin jantung saya akan meletup dan saya akan mati. Tak apalah. Kamu rehatlah. Puan Besan pun mesti penat. Keluarga menghantar saya sehingga ke pintu depan. Dia berdiri paling belakang. "Hati-hati jalan, ya Besan," katanya. Dengan suara yang paling sopan, tetapi apabila mata kami bertemu, bibirnya bergerak tanpa suara. "Hubungi saya. Saya tunggu." Kemudian, dia mengenyitkan matanya. Pada saat yang singkat itu, jantung saya sekali lagi membara seperti relau. Saya menghidupkan enjin kereta dan memandu pulang. Dari cermin pandang belakang, saya melihat rumah itu semakin jauh. Kalau dulu, perjalanan pulang ke rumah yang kosong ini terasa seperti neraka, sunyi dan sepi. Tetapi sekarang berbeza. Saya bersiul-siul dengan gembira. Saya menari-nari mengikut irama lagu dangdut di radio. Kenapa?
Kerana telepon bimbit di dalam poket saya sedang bergetar. Rahim, dah sampai mana? Selimut nih bau awaklah, minggu depan anak-anak saya ada kejohanan golf. Nanti datang lagi, ya? Saya masih dahaga. Saya tergelak besar sambil menekan pedal minyak. Umur saya 68 tahun, umur yang orang kata sudah tamat. Tetapi hidup saya baru sahaja bermula semula, kehidupan berganda yang mendebarkan dan berbahaya bersama Puan Besan yang anggun. Entah sampai bila rahasia ini akan tersimpan. Tetapi satu perkara yang pasti, kami tidak akan berhenti. Kerana kami adalah rakan sejenayah yang paling sempurna, yang saling mengisi kekosongan di dalam diri masing-masing. Puan Besan. Surya. Tunggu saya. Esok pun saya boleh datang, betulkan Pipe? Kisah hari ini sampai di sini sahaja. Adakah di sekeliling Anda ada sesiapa yang tiba-tiba kelihatan muda? Jika ada, buat-buatlah tidak tahu. Mungkin mereka juga sedang hangat bercinta. Jika Anda suka dengan cerita saya, jangan lupa langgan dan tekan butang suka. Lain kali, saya akan kembali dengan rahasia yang lebih hangat.